Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, dan hari ini saya menyampaikan amanat tahun baru kepada warga KPDN, dan amanat ini akan menjadi garis panduan. Petang ini warga KPDN akan bergerak ke Melaka untuk sesi permukiman KPDN bagi tahun 2024 untuk kita merencana dan menggariskan strategi dan pendekatan dalam melaksanakan kefungsian KPDN. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, fokus KPDN untuk tahun 2024 ini, yang pertama adalah kita untuk memperkukuh ketangkasan penguasaan, memacu kemampanan ekonomi domestik. Yang ketiga adalah untuk kita membina daya upaya, hak dan juga tanggungjawab kepenggunaan. Dan yang keempat adalah untuk kita merekayasa gerak kerja NAKOL untuk memastikan bahawa NAKOL ini bergerak bersandarkan bukan hanya whole of government approach tetapi pendekatan yang lebih besar, iaitu whole of nation. Sebab kita tahu bahawa kos sara hidup ini bukan hanya terkait dengan tanggungjawab KPDN, bukan hanya merentasi kementerian lain dalam isu kos pengangkutan, perumahan dan sebagainya, tetapi juga menuntut daripada kebersamaan pihak industri sendiri. Itu sebabnya kita fikir untuk 2024 ini NAKOL perlu direkayasa untuk bergerak melibatkan semua pihak. We bring every stakeholders on board untuk memberikan impak yang lebih besar lagi. Dan dalam KPDN juga, KPDN ini kita tahu sinonim dengan gerakan Payung Rahmah. Dan tadi saya sebutkan sesi retreat ini juga, 12 hingga 14 hari bulan adalah retreat KPDN, dan juga merupakan persiapan untuk sesi permukiman jemaah menteri yang akan berlangsung pada 17 dan 18 Januari ini. Jadi penting untuk kita melaksanakan persiapan di peringkat KPDN untuk kita bentangkan retreat dalam sisi retreat pemukiman jemaah menteri yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Saya sebutkan tadi bahawa KPDN ini terkenal dan sinonim dengan gagasan Payung Rahmah. Dan untuk tahun 2024 ini kita akan memperkukuhkan dan melonjakkan gerakan Payung Rahmah ini dengan penambahbaikan dan pemerkasaan melalui konsep apa yang kita namakan inisiatif Ihsan Rahmah industri dan juga swasta. Pendekatan ini kita rangka untuk memastikan bahawa gagasan Payung Rahmah ini juga digerakkan bukan hanya dalam bentuk government driven initiative tetapi diperluaskan kepada private and industry driven initiative. Kerana ada swasta dan industri yang datang, approach kita bahawa mereka ingin memperkenalkan atau menambah baik inisiatif individual, inisiatif industri dan sektor tertentu yang berbentuk ihsan. Ihsan mereka kepada komuniti masyarakat termasuk pekerja mereka, dan mereka ingin membawa inisiatif itu bersama-sama dalam kerangka Payung Rahmah. Jadi kita bersetuju bahawa gagasan Payung Rahmah ini pada tahun 2024 bukan hanya kita gerakkan dalam bentuk inisiatif dan program berteraskan kerajaan, tetapi kita membuka ruang, memberi platform kepada industri dan swasta juga memperkenalkan ikhtiar dan inisiatif sendiri yang berbentuk ihsan rahmah di bawah gabungan dan juga gagasan Payung Rahmah itu secara keseluruhannya. Kita bersetuju atas dua untuk memastikan gagasan Payung Rahmah yang merupakan tema kepada program dan juga agenda kebajikan kerajaan ini disebarluaskan lagi, diperluaskan lagi, dibawa bersama menjadi tema kepada program kebajikan industri dan juga swasta. Yang kedua paling penting adalah bila kita sebut kos sara hidup ini, ia melibatkan seluruh masyarakat.
Jadi kita mahu melalui Payung Rahmah 2.0 ini, penerima manfaatnya akan menjadi lebih luas, lebih besar kerana kita tidak akan hanya bergantung kepada peruntukan kerajaan. Kalau tahun 2024 ini peruntukan yang disalurkan adalah sebanyak 200 juta dan untuk mencakupi keseluruhan 30 juta lebih masyarakat kita pastinya mustahil. Itu sebabnya kita buka gagasan Payung Rahmah ini juga kepada program-program ihsan yang diikhtiarkan sendiri oleh industri dan swasta, berkonsepkan, berpayungkan kepada gagasan Payung Rahmah ini. Ini sebenarnya bersandarkan juga kepada dapatan kita dalam kajian impak pelaksanaan program Payung Rahmah yang diadakan pada September hingga November 2023. Kita mendapati 81 responden memberikan maklum balas yang positif tentang pergerakan Payung Rahmah. Namun 29% lagi mengharapkan, it's 19%, 81% positif. Mereka mengalu-alukan program Jalan Rahmah dan berpuas hati, responden berpuas hati dengan pelaksanaan program Payung Rahmah, tetapi ada 19% lagi yang mengalu-alukan dan mengharapkan penambahbaikan dilaksanakan. Termasuk ada responden yang menyatakan bahawa mereka belum dapat terlibat dalam program Payung Rahmah. Jadi cakupan manfaat itu perlu lebih luas lagi. Dan kalau kita lihat, bila kita bercakap tentang menu rahmat yang sedang ditawarkan oleh premis-premis tertentu, dan kita telah mengadakan engagement, kita ingin gerakkan juga ikhtiar itu walaupun bukan dalam konsep menu rahmah, tetapi industri dan juga pihak swasta yang mempunyai pekerja-pekerja mereka masing-masing untuk memberikan discounted rate kepada pekerja-pekerja mereka. Ini yang saya maksudkan, antara inisiatif yang cuba kita sebar luaskan, kita ikhtiarkan bersama-sama dengan industri dan swasta. Dan pemberian diskaun makanan kepada pekerja-pekerja mereka itu adalah peruntukan mereka sendiri, bukanlah peruntukan kerajaan, namun kita packagekan dia sebagai inisiatif ihsan rahmah swasta dan juga industri. Jadi dengan pelaksanaan program ini pada tahun 2024, kita mengharapkan program ini akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan objektifnya dapat kita capai sepenuhnya. Dan sebentar tadi dalam kajian itu juga program yang paling popular, nombor satu yang mendapat respon yang paling baik adalah program Jalan Rahmah. Itu dalam kajian tersebut. Dan walaupun respon cukup baik, kita juga membuat penambahbaikan. Antara yang kita akan tambah baik untuk PJR, salah satu inisiatif dalam Payung Rahmah, untuk PJM program Jalan Rahmah ini, pertama adalah sebagaimana dilancarkan tadi, kita akan mempamerkan dan membuat hebahan promosi takwim bulanan program Jalan Rahmah. Kalau sebelum ini ia berbentuk ad hoc, negeri akan mengaturkan program-program tertentu. Namun sekarang kita mensyaratkan bahawa KPDN negeri dan juga pasaran yang terlibat memberikan penjadualan 1 bulan in advance. Supaya apa? Supaya rakyat di satu kawasan parlimen dan DUN tersebut akan mengetahui lebih awal bilakah tarikh, di manakah lokasi program-program Jalan Rahmah, jadi mereka boleh membuat penjadualan mereka untuk menghadiri program-program tersebut. Sebab ada program Jalan Rahmah yang diadakan di dalam premis juga, yang kadang-kadang promosinya tidak berapa meluas. Jadi sekarang dengan adanya promosi takwim bulanan program Jalan Rahmah di laman web KPDN, dan kita akan perluaskan bahan juga, maka rakyat di satu kawasan boleh klik laman web KPDN dan aplikasi yang akan dibuat untuk mereka mengetahui bulan Januari di manakah di kawasan yang berdekatan dengan mereka program-program Jalan Rahmah akan diadakan. Seterusnya, penambahbaikan yang kedua adalah di bawah program Jalan Rahmah ini juga, pada tahun ini kita akan rintis untuk membawa komponen
barang-barang pasar dalam program Jualan Rahmah. Kalau sebelum ini program Jualan Rahmah tertumpu kepada barang-barang kering, makanan-makanan kering. Tetapi kita akan membawa juga barang-barang basah iaitu barang-barang pasar ke dalam program Jualan Rahmah pada tahun 2024. Ikan, ayam, sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi rakyat mempunyai pilihan yang lebih besar. Apa-apa keperluan makanan itu boleh diperluhi dalam program Jualan Rahmah. Yang ketiga, penambahbaikan yang kita buat untuk program Jualan Rahmah ini, selain daripada meneruskan program Bazar Rahmah dalam bulan Ramadan, kita juga akan memperkenalkan apa yang kita namakan program Jualan Rahmah musim perayaan. Setiap musim perayaan, Chinese New Year, Hari Raya akan ada program Jualan Rahmah khusus, dedicated PJR musim perayaan di kawasan-kawasan Parlimen. Jadi itu antara penambahbaikan yang akan kita laksanakan untuk program Jualan Rahmah, iaitu program yang paling popular dalam gagasan Payung Rahmah. Okey, terima kasih.